Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat walafiat. Saudara Zamari LC, terima kasih saban malam menemani saya. Begitu juga saudara Ilyas Muhammad, saudara Muhammad Kapli, Ahmad Map, saudara Raja Kamal, Raja Bazian, Pak Chu, apa khabar Pak Chu? Oh, Pak Chu dah balik ke Langkap, Pak Chu. uh, tak ada lagi di Putrajaya, Pak Chu ya. Kira Pak Chu jadi orang Putrajaya. Saudara Rusini Korongot dari Sarawak, apa khabar orang Sarawak? Saya juga turut bersimpati atas apa yang berlaku, perginya mantan Tuan Yang Utama, ini yang di-Pertua Kerajaan Negeri Sarawak, saudara. Saudara Bonem, Saudara Muhammad Faridan Tukiman, begitu juga Pak Aziz dari Kuantan, Saudara Mustafa Bayut, Marabiah Abdullah, Saudara Cik B, so AZ, Rafi'i Kelab Pemuda katanya, Maria Abdullah dari Pandan Jaya, Saudara Abu Nem, Syed Hassan dari Bukit Beruntung. Terima kasih hadir Puan Nurliza, Puan Rosmini dari Pontian, Saudara Muhammad Yusuf Ishak dari Bandar Baru Kedah, salam perjuangan dari Abu Nem, Puan Umi Kalsum, salam Madani, Kamisan Dahlan dari Gelang Patah, Johor. Begitu juga Mak Remy, Mak Sidik, Ismail Sharif dari Johor Baru, saudara Lan Fina Fika dari Teluk Intan, sedap nama tu, Fina Fika. So, Anwar Ismail dari Tumpat, Kelantan, Radin Razak, Richard Bakri, Saudara Azmi Nordin daripada Bagan Datuk, Saudara Puan Sabariah, begitu juga Bos Joran, dari Kota Tinggi. Banyak dapat ikan ke? Saudara Abdul Rahman Abdullah, saudara Puan Rubidin, saudara Muhammad Asridin dari Kuantan, saudara Jepridin dari Teluk Intan, Azrul Jalil. Begitu juga Zack Jol, Bos Joran dari Kota Tinggi tu banyak ke dapat ikan. Nak tahu juga. Saya pun minat juga memancing tapi lama tak memancing ya. Ini baik saudara. Nak tengok kalau ada tisu, mana nak cari tisu ni. Saudara ini. Baik saudara. Hari ini hari Khamis malam Jumaat saudara. Saya mengharapkan selepas mendengar pencerahan saya ada waktu yang terluang, eloklah kita duduk di tika sembahyang, kita lakukan solat istikharah, solat taubat. Malam ni malam Jumaat saudara. Kita bersama-sama memohon pada Allah SWT, solat hajat agar negara kita ini sentiasa tentram dan bahagia untuk seluruh warga kita saudara. Dan juga kita juga memohon pada Allah SWT agar keluarga kita juga dalam keadaan yang sentiasa dirahmatinya. Saudara, hari Khamis 22 Februari tahun 2024, tinggal 19 hari lagi. 19 hari lagi kita insyaAllah diizinkan Allah SWT, kita akan menyambut Fajar Ramadan. Saudara kaki Arsenal pada, salam Madani, saudara Aini, Puan Aini, saudara Purnama Muhammad, Azhar M, Rizki Aditya. Nama sedap-sedap malam ni saudara. Romli Din, saudara Azminuddin daripada Syarif, daripada Bagan Datuk, Syarifah Hafifah. Salam untuk semua. Begitu juga saudara Yaakob. Salam Jumaat Pengulu segala hari katanya. Begitu juga saudara Abu Samah dari Bukit Puchung 2 hadir. Sama dengan Cik Mat Mohaini dari Taping Perak. Saudara, saat itu jangan lupa hari dah masuk 1428. Sudah 1428 hari negara kita mengalami serangan virus tersebut dan ia masih ada lagi. Semalam saya dah melaporkan jumlah keseluruhannya sejak ia menyerang negara kita selama 1428 hari mencapai angka 5,274,786 warga kita yang terkesan dan yang tewas menemui kematian 37,347. Bagaimanapun alhamdulillah sepanjang minggu lalu tiada berita kematian. Tapi kita harus berusahalah untuk memastikan agar warga kita, keluarga kita, diri kita sendiri terhindar daripada virus tersebut.
Ingat saudara, kita sentiasalah melakukan penjarakan sosial. Kalau tengok ramai orang naik kenderaan awam, pakailah pelitup muka saudara. Baik. Kita seperti biasa masuk segmen naluri kehidupan. Memang saya sentiasa memulakan bicara saya dengan membaca naluri kehidupan, tulisan teman-teman supaya memberi panduan kepada kita. Ini bukanlah satu nasihat ataupun satu bicara dakwah. Saya bukan ustaz, saya juga bukan da'i yang ada tauliah, tidak. Ini adalah kiriman teman-teman, bila saya baca nampaknya sesuai untuk perkongsian kita bersama. Kerana daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa ditanya mengenai sesuatu ilmu dan ia menyembunyikannya, maka ia akan dipukul dengan pukulan dari api neraka pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Statusnya hadis hasan, saudara. Jadi pengajaran kepada hadis ini, saudara, ilmu yang bermanfaat yang ada pada seseorang mukmin itu, sama ada ilmu agama ataupun ilmu keduniaan, perlulah disebarkan atau disampaikan untuk manfaat orang lain. Dan ilmu yang bermanfaat yang diajar kepada orang lain akan menjadi bekalan pahala yang berterusan untuk kita sebagai seorang hamba yang bakal kita kembali ke negeri yang azali, saudara. Mereka yang enggan menyampaikan ilmu yang benar serta menyembunyikannya dengan tidak menyampaikan kepada orang lain, pastilah mereka akan dihukum di akhirat nanti. Artinya Allah SWT benci pada mereka yang kedekut pada ilmu. Jadi, sebab itu bagi mereka yang berilmu, jauhilah sifat dari bakhil ataupun kedekut untuk kita saling berkongsi dan menyebarkan ilmu bermanfaat. Lebih-lebih lagi yang diperlukan oleh orang lain. Sebab itu, marilah kita saudara berusaha untuk menyampaikan ilmu yang benar dan bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Semoga ilmu yang disampaikan itu akan menjadikan orang lain lebih baik dan menjadi saham pahala berterusan buat kita. Jangan menyampaikan berita yang tak betul. Jangan menyampaikan fitnah. Sampaikanlah ilmu yang baik-baik untuk sesama insan, saudara. Saya culipan daripada Tan Sri Osu Sukam dalam segmen Mutiara Kata, agak menarik juga hari ini. Katanya bahawa kita tidak akan bertemu dengan manusia yang paling lelah daripada mereka yang menjadikan keinginan paling utama adalah nikmat duniawi dan bercita-cita untuk mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mendapatkan dunia, bukannya akhirat. Jadi, maksud di sini, saudara, kita tidak akan bertemu dengan orang lain, melainkan orang yang banyak cinta kepada ilmu dunia, cinta pada duniawi dan melupakan akhirat. Mereka ini memang sentiasa lelah lah katanya. Jadi, saudara, berhati-hati dalam keadaan begitu. Kenapa saya punya tak tengah-tengah ya? Saya cuba nak adjust sikit, saudara. Dia tiba-tiba dia tak tengah-tengah, ada sengit ke kiri, sengit ke kanan. Ini satu hal lagi, dia tak betul-betul di tengah. Sebab itu gambarnya tak berapa cantik lah. Udahlah muka tak cantik, saudara. Tu dia okey sikit lah, tengah-tengah lah. Tak muka udahlah. Udahlah muka kita ni tak berapa, muka dah tua-tua, saudara. Baik, saya ingin berpesan pada pimpinan negara, janganlah berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang seandainya kita berbelanja wang negara tanpa had, maka negara boleh muflis. Ini sentiasa akan saya mengutarakan pesanan ini kepada pimpinan negara. Sebab saya merasakan perlu. Kerana kita tak mahu melihat negara kita berada dalam keadaan yang sukar. Lebih-lebih untuk rakyatnya, saudara. Kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam mana-mana channel sekalipun, saya tidak menghalang, tetapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana terus terang saya katakan, saya tidak mampu untuk memantau atau melihat suntingan yang anda lakukan. Saya tak larang, tapi anda harus bertanggungjawab. Kerana ingat saudara, ini pencerahan politik. Matlamatnya hanyalah sekadar untuk memberi informasi kepada warga agar warga kita sentiasa berinformasi sifatnya.
dalam waktu yang sama juga, saudara, bila saya memberi pencerahan, saya memberi pandangan, kita harus berpegang pada prinsip we must agree to disagree. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu yang penting, saudara. Jangan kita merasakan bahawa apa cakap ni kena ikut serta patuh, tak boleh juga. Dan tak boleh nak membangkang saja. Kalau saudara ada sesuatu untuk menyanggah dan sebagainya, boleh hantar pada saya. Asalkan gunakanlah bahasa yang baik-baik kerana kita warga cinta damai. Sentiasa menyantuni setiap persoalan secara harmonis sifatnya, saudara. Itu peringatan itu perlu saya lakukan. Kalau saya tak sebut, besok penggam saya akan telefon. Kenapa tak sebut? Katanya. Baik, saudara. Tajuk kita bicara malam ini adalah agenda bangsa yang tertunda. Agenda bangsa yang tertunda. Apa yang saya maksudkan? Sabar dulu, kita dengar pencerahan lagi, berita-berita. Sebagaimana hari ini, upacara pengkebumian almarhum Tun Abdul Talib Mahmud pada jam 1.50 tengah hari tadi telah pun selamat dilaksanakan dalam suasana yang cukup memilukan, iaitu di tanah perkuburan Demak Jaya di Kuching, Sarawak. Saya mendapat laporan waktu jenazah diturunkan ke tanah perkuburan itu, hujan renyai mengiringi upacara pengkebumian, seolah-olah bumi Kenyalang turut berduka cita. Dan upacara pengkebumian tersebut turut disaksikan, disolatkan bersama oleh Baginda Sultan Brunei, Sultan Hassanul Bolkiah, sama juga dengan anak anda Baginda Pangeran Muda Abdul Matin Bolkiah, dan Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar, serta para pembesar dan rakyat jelata yang berkesempatan. Kabarnya lebih kurang 1,000 orang, ahli keluarga, orang kenamaan, pegawai kerajaan serta warga bumi Kenyalang hadir memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham dalam upacara pengkebumian tersebut. Saya mendapat kabar dari Osaka. Jangan lupa, saat ini Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Timbalan Perdana Menteri. Beliau Presiden UMNO dan Timbalan Perdana Menteri saat ini masih lagi berada di Jepun, iaitu di Osaka. Dan beliau berkirim salam pada semua warga. Katanya sudah sampai Malaysia cuba mengaplikasikan beberapa kaedah baru yang digunakan oleh Jepun. Ialah tiap-tiap bila Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri melawat negara-negara luar, apa yang baik untuk yang ada di negara tersebut perlu dibawa pulang. Dan antaranya adalah teknologi untuk mengatasi banjir dengan menggunakan sistem AI. AI ni saudara, menggunakan teknologi kecerdasan buatan ataupun dia panggil artificial intelligence. Sekarang ni satu dunia menggunakan AI, saudara. Kerana untuk menangani masalah banjir. Menurutnya, pendekatan itu dilihat amat berkesan dalam menangani isu bencana alam, terutama dalam jangka masa yang panjang. Selaku pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Alam, pengurusi NADMA, saudara, Datuk Zahid mengatakan bahawa kerajaan perlu menyediakan rancangan jangka panjang supaya masalah banjir dapat diurus dengan baik. Dan untuk mengatasi masalah banjir, ia bukan sahaja mengenai soal kebajikan kepada mangsa saja, tapi bagaimana pengairan, pengaliran dan juga tebatan banjir harus dilakukan bersama-sama teknologi yang baru. Dalam waktu yang sama, Datuk Seri Zahid Hamidi yang kini berada di Osaka menyatakan bahawa para pengusaha tempatan yang menyediakan makanan halal digesa untuk merebut peluang untuk bekerjasama dengan syarikat di Jepun bagi memasarkan produk mereka kerana permintaan yang tinggi terhadap bahan makanan itu di negara Jepun. Ini kerana terdapat kira-kira 120,000 warga Jepun yang beragama Islam dan mereka memerlukan berminat untuk mendapat bekalan makanan halal. Islam berkembang dengan pesat di sini, kata Zahid. Dan saya dimaklumkan daripada statistik terbaru, kira-kira 10,000 rakyat Jepun memeluk agama Islam setiap tahun. Dan tentunya lah Dewan Perniagaan dan Perniagaan Osaka melihat ini merupakan potensi untuk mereka mengimport barang makanan halal. Waktu yang sama,
Datuk Zahid mengatakan beliau akan meminta agar Menteri Jabatan Perdana Menteri Agama Islam Datuk Dr. Muhammad Naim untuk melihat kerjasama yang boleh dilaksanakan di Jepun berhubung dengan pengeluaran sijil halal. Mudah-mudahanlah sesuatu lebih baik. Jadi pada pengusaha-pengusaha tempatan yang mengusahakan makanan dan sebagainya, eloklah merebut peluang katanya. Sekarang ni lembaran sudah terbuka. Bayangkanlah 120,000 warga Jepun yang beragama Islam, mereka memerlukan makanan halal hab. Ya, saudara. Baik, saudara, itu dari Osaka. Bagaimana dari Jepun, dari Jakarta. Saya menerima perkabaran di Jakarta bahawa semalam Presiden Indonesia Pak Joko Widodo telah pun menamakan Haji Shahjanto sebagai Menteri Penyelaras Politik, Perundangan dan Keselamatan yang baru untuk menyertai anggota Kabinet yang tinggal lagi 8 bulan je pun, saudara. Haji Shahjanto menggantikan Mahfud MD yang meletakkan jawatan bagi bertanding sebagai calon naib presiden pada pilihan raya 2024 yang baru lalu. Sebab itu, Agus Harimurti Yudhoyono, iaitu anak bekas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, akan mengambil alih jawatan Hadi yang sebelum ini menerajui Kementerian Perancangan Agraria dan Sepatian. Selepas pelantikan itu, Hadi berkata beliau komited untuk bekerjasama dengan pihak berkaitan bagi mengekalkan kestabilan politik dan keselamatan. Manakala Agus Harimurti berikrar untuk berkhidmat sebaik mungkin walaupun dalam waktu tempoh yang singkat. Sekitar 8 bulan, saudara. Saya juga mendapat perkabaran bahawa Kerajaan Indonesia mengesahkan bahawa setakat hari semalam, saudara, sejumlah 71 petugas yang mengendalikan pilihan raya di seluruh Indonesia disahkan meninggal dunia akibat keletihan kerana bekerja selama sehari dalam pilihan raya yang terbesar di negara itu. Sekitar 4,000 yang lain, 4,000 pun saya pernah melaporkan 3 hari lepas. Rupanya 4,000 yang lain jatuh sakit dalam tempoh 5 hari juga akibat keletihan selepas bertugas untuk mengendalikan pilihan raya Indonesia pada 14 Februari lalu. Demikian menurut pengurusi Badan Pilihan Raya negara itu, Hashim Asy'ari, dalam sidang medianya di Jakarta. Pilihan raya terbaru ini, semua kita dah tahu bahawa Prabowo bersama dengan gandengan Gibran Rakabuming Raka, iaitu anak kepada Pak Jokowi, mendapat keyakinan rakyat untuk menggantikan Pak Jokowi di puncak kuasa negara Indonesia. Baik, saudara, itu di negara serantau. Saudara Mak Syafri Zainuddin, terima kasih. Saudara Fuzil Uzair, salam pencerahan. Saudara Osman Hussein, salam sejahtera. Nazir Bazin dari Gombak ni. Begitu juga Nizam Perkasa. Dia suruh jangan lupa bawa sekali hand sanitizer. Assalamualaikum. Dan terima kasihlah Man. Sekuntum sekeping hati dan juga sekuntum mawar merah untuk saya. Baik, saudara, kita masuk khabar dari Gaza. Memanglah bila saya nak melaporkan salam dari Gaza ni, hati saya sebenar-benar, saudara, sayu yang amat sangat. Sebab kita tinggal lebih kurang 19 hari nak puasa. Tapi bagaimana di Gaza? Sebab itu hari ini, kerajaan Malaysia menzahirkan kekesalan yang amat sangat atas kegagalan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC menangani situasi genting yang sedang berlaku di semenanjung Gaza, saudara. Menurut kenyataan Kementerian Luar, semalam resolusi yang diusulkan Algeria gagal menerusi penggunaannya kesan daripada kuasa veto oleh Amerika. Dengan mengambil kira keadaan di Gaza yang semakin meruncing, terutamanya serangan besar-besaran yang dilakukan oleh rejim Zionis di Rafah, saya rasa banyak pihak merasakan jalan penyelesaian yang berkesan untuk menangani krisis itu adalah untuk Majlis Keselamatan PBB melaksanakan gencatan senjata. Tapi ini tidak terjadi, saudara. Amerika masih lagi menggunakan kuasa vetonya. Dan dia sentiasa berada di belakang rejim Zionis, saudara. Sebab itu,
Saya juga mendapat laporan bahawa perang Israel Palestin yang semakin mengganas di Gaza, bukan ada gencatan senjata, saudara. Ia telah pun memaksa agensi bantuan mengeluarkan amaran bahawa risiko kebuluran yang semakin meluas saat rundingan gencatan senjata di Kairah sedang berlangsung. Rumah Putih telah pun menghantar utusan Asia Barat, iaitu Bragg McGurk, untuk rundingan baharu. Namun, belum ada tanda-tanda usainya gencatan senjata. Keadaan di Gaza semakin teruk, saudara. Sebab itu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memberi amaran bahawa 2.4 juta penduduk di wilayah itu bakal diancam kebuluran yang cukup serius. Program Makanan Sedunia menyatakan krisis di wilayah itu memaksa pihaknya terpaksa menghentikan penghantaran bantuan ke utara Gaza kerana kekacauan dan keganasan yang menggila dilakukan oleh rejim Zionis. Sebab itu sekarang ni semua pihak merasa tertekan. Kebimbangan tertumpu di Bandar Rafah yang sesak. Terdapat 1.4 juta rakyat kini tinggal di tempat perlindungan yang padat dan kemah-kemah sementara kerana khuatir kawasan itu juga akan diserang oleh pasukan pertahanan Israel IDF yang semakin mengganas, saudara. Sebab itu saya marilah menyeru teman-teman untuk kita sentiasa berdoa pada Allah SWT. Ini 19 hari nak puasa. Dan satu berita lagi nampak gayanya tidak ada sunyi sepi kezaliman yang dilakukan tentera Israel apabila hari ini Israel dikatakan bakal memfailkan dakwaan terhadap imam di Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrimah Sabri, yang dikatakan menghasut. Aduhai. Kementerian Kehakiman Israel memaklumkan bahawa Imam Sabri akan dituduh kerana menghasut keganasan selepas mengucapkan takziah kepada keluarga rakyat Palestin yang dibunuh oleh tentera Israel. Malah, kementerian itu turut berkata, keputusan tersebut telah diluluskan oleh Peguam Negara Israel, Gali Baraf Miara. Mereka nak gunakan undang-undang macam-macam lah. Dan saat ini saya menyangkakan kalau Imam Masjid Al-Aqsa juga yang cuba dilakukan sesuatu tindakan oleh rejim Zionis, sudah pasti sekitar kawasan Masjid Al-Aqsa itu akan memandi darah. Itu keadaannya. Kerana imam itu berusia 85 tahun. Memang beliau merupakan pengkritik tega terhadap pendudukan Israel yang selama beberapa dekad di wilayah Palestin. Takkan bercakap pun tak boleh. Itulah gambarannya secara kezaliman rejim Yahudi di Israel. Malahan sekarang ni saya melihat bahawa Israel telah pun menafikan sama sekali lebih separuh daripada misi yang dirancang oleh agensi-agensi untuk menghantar makanan, menyampaikan bantuan perubatan, air dan sebagainya. Israel seolah menghalang untuk berterusan. Ini menjadikan bahawa suasana di Gaza bagaikan satu kawasan perkuburan menanti kematian. Bantuan masuk ke Gaza semakin kritikal. Pertubuhan Bangsa Bersatu berkata angka harian menunjukkan penurunan yang mendadak dalam bekalan bantuan sejak 9 Februari lalu. Jadi saat ini boleh dikatakan warga Palestin seperti menanti kematian. Kebuluran di sana sini. Jadi saya haraplah kita berdoa pada Allah SWT agar apa yang berlaku di Palestin itu segeralah ditamatkan. Ini dalam bulan Sya'ban ni, nisfu Sya'ban, kita angkat tanganlah pada Allah. Minta supaya Allah memperlihatkan kuasanya. Ini sebab makanan di Gaza semakin tak ada. Seolah-olah kubur menanti kematian saya. Baik, saya berbalik kepada negara kita. Hari ini, semalam, kemarin, beberapa hari lalu, nampak gayanya. Sudah mula pula timbul isu baru. Isu kali ini tentang Lembaga Tabung Angkatan Tentera, LTAT. Kerana terdapat isu perletakan jawatan 3 pegawainya berturut-turut. Sebab itu menurut Menteri Komunikasi Saudara Fahmi Fadzil, dia kata setakat ini jemaah menteri belum menerima maklumat berhubung perkara tersebut. Sebab itu tak boleh nak komen. Kerana pihak kabinet belum menerima pemakluman terkini apakah status
Tapi bila percaya Yang Amat Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan memang sedang meneliti apa yang sedang berlaku di Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Dan pastilah isu sebut juga akan dibincangkan. Kerana LTAT ni secara dalam sidang parlimen yang lalu kena mendapat kritikan yang hebat apabila dikatakan bahawa Lembaga Tabung Angkatan Tentera bakal menjual ladang-ladang miliknya. Itu keadaannya, saudara. Sebab malahan, saudara, ramai orang tertanya-tanya, apa sebenarnya dengan isu LTAT? Lepas seorang tak jawatan. Ia bermula dengan peletakan jawatan Ketua Pegawai Eksekutif, CEO, Saudara Ahmad Nazir Abdul Rahman pada 31 Januari. Kemudian, pengusinya, Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Effendi, Raja Muhammad Noor, bekas Panglima, juga meletak jawatan. Dan yang terbaru pada 19 Februari, Pengarah Kanan Strategik Lembaga Tabung Angkatan Tentera, Dayana Rogayah Omar, dilaporkan mengemukakan surat peletakan jawatan. Jadi dalam keadaan begini, suasana orang tertanya-tanya. Sewajarnya lah kepimpinan Datuk Seri Khalid Nordin memberi penumpuan. Saya menjangkakan ada sesuatu yang tak kena dalam Lembaga Tabung Angkatan Tentera ni. Sesuatu yang tak kena sebab Lembaga Tabung Angkatan Tentera menyimpan segala wang-wang untuk kegunaan bekas tentera kita. Pensionnya, soal macam simpanan EPF, dan saya dipahamkan terdapat lebih kurang 116,000, sekitar 116,000 anggota Angkatan Tentera Malaysia dengan anggota aktif yang menjadi pencarum dalam skim Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Dan selain itu, pada 31 Disember lalu, Lembaga Tabung Angkatan Tentera menyatakan ia mempunyai aset sejumlah 10.3 bilion. Bukan sikit, saudara. Saya mengharapkan tidak berlaku sebarang fiasko dan perlulah diperjelaskan. Jadi Menteri Pertahanan yang baru, Saudara Khalid Nordin, perlu memberi penjelasan. Rakyat nak tahu. Kerana ini ada kepentingan kepada warga Angkatan Tentera. Nak cakap lebih pun tak bolehlah, saudara. Saya bukan tahu, saya bukan pakar ekonomi. Tapi saya agak bimbang melihat laporan demi laporan tentang LTAT apabila daripada ketua eksekutifnya, CEO letak jawatan, kemudian chairman Tan Sri Raja Effendi, dan yang terbaru Puan Rogayah. Ini keadaannya, apakah sebenarnya sedang berlaku? Rakyat nak juga tahu. Jadi mereka yang mengendalikan Lembaga Tabung Angkatan Tentera perlu memberi penjelasan. Sebab LTAT ni macam EPF, macam EPF untuk orang awam. Tapi LTAT ni untuk warga Angkatan Tentera. Dia eksklusif hanya untuk warga Angkatan Tentera. Tapi kalau LTAT ini bermasalah, jangan, saudara. Kita mendoakan tak adalah apa-apa. Cuma penjelasan perlu. Dan saya menjangkakan Dewan Rakyat yang akan bersidang nanti, insya-Allah tentulah perkara ini akan dihuraikan satu persatu, sama-sama. Cuma saya mengharapkan jangan kita membuat telahan, membuat cerita-cerita yang tak benar. Sebab kadang-kadang bila kita memberi gambaran yang tak betul, ini boleh menimbulkan masalah pada negara. Biarlah pengendali, mereka yang berkepercayaan, mentadbir Lembaga Tabung Angkatan Tentera ini melaksanakan tugas mereka dengan baik. Soal peletakan jawatan biasa, orang nak berhenti. Tapi cuma masalahnya ia berlaku berturut-turut. Itu saja yang menimbulkan persoalan apa sebenarnya berlaku dalam Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Sebab Lembaga Angkatan Tentera pelaburannya banyak. Antaranya adalah ladang Bosted. Dan Bosted juga mempunyai kontrak-kontrak besar. Termasuklah limbungan kapal di Lumut, Naval Dockyard, Bosted. Begitu juga tanah ada di Langkawi, banyak. Jadi LTAT juga mempunyai bank, mempunyai hotel dan sebagainya. Jadi kalau benda itu berlaku, sesuatu yang berlaku ketirisan, tentulah perlu dilihat, perlu disiasat. Saya pernah berbual dengan Tan Sri Raja Effendi. Beliau mengatakan bahawa katanya sudah sampai masanya untuk beliau menyerahkan tanggungjawab itu kepada orang baru untuk menjadi pengurusi. Itu keadaan, saudara. Apa khabar Cik Sudraman?
Jadi harapnya janganlah ada fitnah. Jangan fitnah saudara. Jangan kita memfitnah. Aizul Abdul Hamid dia kata H2O sebelum ini gagal. Saya melihat saudara banyak benda-benda yang tersembunyi dan saya yakinlah perkara ini akan dikaji, akan diselongkar satu persatu. Sabar. Mereka yang melakukan kebejatan, yang menyentuh soal harta dan wang rakyat, tunggulah masa anda. Saya yakin mereka juga satu persatu akan dibawa ke muka pengadilan. Kalau tak buat, tak ada masalah. Apa ada masalah? Nothing happen. Cik Su dia kata tak benar tu, dah fitnah. Saya bukannya fitnah saudara. Cuma saya menyarankan bila saya dengar ada 3 laporan satu persatu. Itu keadaannya. Dan kita mengharapkan agar lembaga tabung angkatan tentera ini dapat terus berkembang dan ditadbir secara amanah oleh mereka yang beri amanahnya. Saudara Cik Su, terima kasih. Cik Su Draman Sekuntum Mawar Merah untuk saya. Beh Chun Suen, terima kasih. Ramli Karim, harap saya sihat katanya. Rohani, apa dia kata sedih juga bila dia dengar. Itu keadaan saudara. Kita tak mahu lagi. Cukup-cukuplah. Negara kita mengalami satu persatu permasalahan. Baik saudara, kita sekarang ni kita masuk dalam agenda bangsa yang tertunda. Apa yang dimaksudkan? Saya pertama-tama sekali untuk malam ini saya nak menyentuh soal MARA. Sebab MARA ini saudara, ia ditubuhkan hasil daripada Kongres Ekonomi Bumiputera. Dan insya-Allah pada 29 hari bulan, Kongres Ekonomi Bumiputera akan bersidang. Ramailah bijak pandai, para cendekiawan, para ekonomis, warga bangsa Melayu akan duduk, berhimpun memikirkan apa yang tak kena, apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Persoalan pertama sekali adalah apakah agenda dasar ekonomi baru, cetusan era kepimpinan. Bukan Dato' Razak seorang, saudara. Ramai pada masa itu pemikir-pemikir Melayu memikirkan agar dasar ekonomi baru ini diwujudkan. Tapi malangnya selepas era Tun Razak, Husin On, naik orang lain, dasar ekonomi baru seolah-olah dilupakan. Yang ada adalah dasar penguasaan. Look is policy, kepimpinan melalui tauladan, kemudian dasar pandang ke timur tu dijadi kepada agenda penguasaan. Itu keadaan saya. Dan MARA sekarang ni dia terajui oleh Datuk Seri Dr. Ashraf Wajudi. Dah setahun dah saudara. Dan beliau kini, saya pernah berbual dengan beliau. Tapi itu hari saya cuba nak dapatkan tarikh yang sesuai untuk saya undang beliau masuk ke studio saya tu nak bercakap tentang agenda Bumiputera. Tapi kerana sekarang ni beliau sibuk dan saat ini juga beliau mengikut bersama-sama rombongan Datuk Seri Zaid Hamidi berada di Jepun. Jadi terhalang. InsyaAllah lah lepas dah kongres ekonomi nanti kita akan berbincang. Sebab saya bertanya, apa dah jadi pada MARA? Kenapa orang Melayu ramai lagi masih berhutang dengan MARA? Itu persoalan. Dan Datuk Seri Ashraf Wajudi menyatakan pada saya bahawa di bawah MARA terdapat begitu banyak, saya ingat 200 lebih institusi pengajian, pusat pengajian tinggi dan sebagainya. Bagi saya itu bukan fokus utama. Fokus utama MARA adalah mengangkat martabat ekonomi bangsa. Sebab itu sepatutnya dulu diwujudkan banyak tempat-tempat pusat-pusat perniagaan MARA. Jangan lupa daripada Perlis sampailah ke Sabah, Sarawak. Di mana-mana ada MARA. Dan pusat MARA ini kita mengharapkan berkembang akan dijadikan tempat untuk warga bangsa kita berniaga. Kerana orang Melayu nak memiliki hartanah tidak mempunyai kewangan yang kukuh. Jadi dengan adanya pusat pameran MARA ataupun pusat perniagaan MARA, cuma hari ini keadaannya kalau saudara pergi di mana-mana pun, saya pernah berbual dengan Datuk Ashraf. Pergilah sama ada di tempat MARA di Pulau Pinang ke, MARA di Langkawi ke. Saya lihat contoh macam MARA di Langkawi. Tanah cantik tapi
Tak ada orang datang. Kenapa tidak? Dijadikan MARA, tempat MARA Langkawi, jadikan hotel yang baik. Kalau ada pelabur dari luar negeri, supaya dapat menjana kewangan. Begitu juga apa kita panggil apa? Pusat, bukan panggil, ini dapat MARA ni apa, pusat rekreasi, bukan rekreasi saudara. Alah, saya lupa nak sebut benda tu. Dan bila ini tempat MARA ni gerai-gerai, tempat orang Melayu berniaga. Untuk yang mana pandai menjahit, tempat jahitan, yang mana bijak membuat songkok, tempat pengeluaran songkok. Jadi sepatutnya MARA meneruskan usaha ke arah yang membangunkan ekonomi warga bangsa kita. Bukan hanya di sektor pertanian. MARA untuk warga kota, warga yang berada di bandar-bandar, yang memasarkan produknya, disediakan tempat. Begitu juga dengan pusat kemahiran. Sebab itu TVET bergantung banyak kepada MARA. MARA mempunyai institusinya. Arkid MARA misalnya, saudara, yang ada di Jalan Tengku Abdul Rahman. Saya lihat sepi, saudara. Ini yang saya bercakap dengan Datuk Ashraf, perlu ditangani. Memang beliau menumpukan banyak kepada pengajian tinggi, pusat-pusat pengajian, benar. Tapi tumpuan juga harus dilihat dan perlu ada kajian. Kenapakah warga bangsa kita yang membuat pinjaman dengan MARA akhirnya dimufliskan? Apakah tidak dibuat satu follow up? Kalau mereka pinjam, katalah seorang tu pinjam dari MARA untuk buat kerjayanya jahitan misalnya. MARA membeli mesin, sediakan tempat, kemudian modal sedikit. Tapi takkanlah langsung tak bergerak langsung. Dan juga perlu dibuat kajian kenapakah pusat-pusat jualan MARA ataupun dia panggil apa, bukan arkid lah saudara, pusat-pusat di mana MARA ini berniaga lah, orang berniaga dengan pusat apalah, satu tempat dia panggil. Kenapa pusat-pusat itu jadi sepi? Contohnya macam bangunan MARA sekarang ni. Kononnya dulu zaman Datuk Ismail Sabri nak mau menyaingi tempat menjual komputer di jalan di Bukit Bintang. Tapi akhirnya koyak ke laut. Kenapa begitu? Jadi saya melihat MARA harus memikirkan satu bentuk bantuan. Bukan hanya bagi bantuan, lepas itu tinggalkan kita. Mesti ada susulan. Mesti ada susulan, kajian, satu persatu. Apa jadi pada mereka yang meminjam pinjaman? Apa jadi pada perniagaan mereka? Sama ada di arkid MARA, ataupun jual makanan, jual jenis. Saya melihat bukan tak ada produk-produk yang dikeluarkan. Tapi kenapa tak berkembang? Mungkin dari segi aspek pembukusan. Akhirnya saya melihat arkid MARA yang ada jual keripik, jual keripik pisang, yang betul ada pulangan tapi tak pulangan yang kenapa tidak dijadikan sebagai perusahaan? Itu yang selalu persoalan saya. Latihan giat MARA, ya Saudara Muhammad Jari, perlu dilakukan. Giat MARA mesti ditingkatkan. TVET MARA, alhamdulillah saya nampak gayanya sekarang ni berterusan. Tetapi saya merasakan MARA ini adalah agenda bangsa yang bagi saya terencat, yang tertunda. Sepatutnya hari ini MARA menjadi penggerak nadi utama kepada ekonomi bangsa kita. Tapi apa yang berlaku? MARA adalah tempat orang Melayu jadi tempat berhutang. Tempat di mana untuk mereka meneruskan perniagaan, nak buat pinjaman dengan bank, tak boleh. Kerana ada hutang dengan MARA. Kerana anak-anak berniaga, anak-anak belajar, tak dapat nak bayar balik hutang waktu mereka belajar, pun tak dapat meneruskan. Saya ada kawan saya, anak dia belajar buat doktorate di luar negeri. Pinjaman daripada MARA sampai 200,000. Dia menjadi penjamin. Waktu dulu okeylah, perniagaannya okey. Tapi bila anak dia balik, tidak ada pekerjaan. Dan perniagaan dia pun susut, tak ada dapat menit. Akhirnya tak dapat nak bayar. Dan ini membuatkan semua usaha yang lain gagal. Kerana dia akan dibankruptkan, dimufliskan. Hanya kerana pinjaman anaknya ke sekolah. Dan anak dia balik bukan tak nak bayar. Tapi tak ada pekerjaan. Jadi ini perlu dibuat kajian. Saudara. Kata Pak Chu, dia kata yang pastinya bas MARA dah hilang. Sebab itu saya katakan apa yang dicetuskan idea pemikiran sepanjang Kongres Ekonomi itu hari sepatutnya dilihat balik. Yang sudah kita tak mau lagi nak put the blame.
Saya tak bersetuju saudara. Pandangan untuk put the blame, dulu orang ni begini, tak payah. Memang kita tahu dasar ekonomi baru, cetusan era Tun Razak yang terbaik. Jangan kita nak katakan dasar pandang ke timur, dasar apa ini persasaan itu tak baik, ini kerana tak payah. Untuk apa kita mengenang sesuatu yang tak baik? Teruskan balik. Kalau perlu dihidupkan kembali, hidupkan kembali. Itu perlu saudara. Dan Saudara Fazilah Gadi dia kata payah nak bagi pinjaman. Betul. Sebab itu saya mungkin dalam Kongres Ekonomi ini saya mencadangkan agar MARA dapat menggantikan kewujudan semula Bank Bumiputera. Ini penting. Kalau orang Melayu tak dapat berniaga, tidak ada mengguna sistem perbankan, susah juga nak majukan perniagaannya. Begitu juga Sir Muhammad Rajab Baharudin, perumahan MARA. Dia jadi seri Jakar Linglung, duit MARA, sport persatuan bola. Itu kena kaji. Kalau mereka, bagi saya lah, soal itu soal pengkhianatan. Saya haraplah, sebab MARA sekarang ni duduknya di bawah Presiden UMNO kita sendiri. Dan UMNO harus mendahului dari segi usaha untuk meningkatkan MARA. Itu yang paling penting, saudara. Sebab Kongres Ekonomi yang akan datang ini cukup-cukuplah. Sebab kita kena kaji di mana matlamat dasar ekonomi yang baik perlu diteruskan semula. MARA perlu ada bas MARA-nya, tapi tak ada. Kerana sekarang ni kena udukkan baliklah pengangkutan. Sama ada gunakan, kenapa tidak MARA mendahului e-hailing. Jadi pegawai-pegawai mereka yang ada di MARA, tapi orang lain yang buat. Banyak saya kena tahu, Grab tu asalnya cucu pada Tan Chong. Dia yang mencetuskan idea itu, yang mewujudkan Grab. Hari ini Grab di satu negara, seluruh dunia pun. Dan dia punya pemasarannya berbilion. Kenapa MARA tak boleh buat? Kenapa pegawai MARA tak boleh mengadakan e-hailing? Zaman teknologi ini sepatut fikir. Saudara Noah Bidin dia kata tentang MARA ni kena tanya Noah Musa. Tak tahulah, saya tak bercakap bahasa. Sekarang ni, Saudara Arif Ghani, majoriti peminjam orang Melayu menambah beban pada MARA. Saya setuju, Saudara Arif Ghani. Tetapi masalahnya, apabila pinjaman itu tidak diuruskan. Sepatutnya bila dah bagi pinjaman, pegawai MARA, kita punya pegawai MARA yang ramai. Satu Melaya, brother. Ikut, tengok sejauh mana perniagaannya. Kalau perlu dibantu, bantu. Mungkin dia silap dalam pengurusan kewangan. Bantu. Ini tak betul ni. You kena jaga yang ini. Saya yakin. Duduklah sekejap, minum kopi, pergi ke syarikat-syarikat yang di mana mereka buat pinjaman dengan MARA. Ini tidak. Seperti orang kata membiarkan batu jatuh ke laut. Melepaskan melepaskan di tengkuk. Habis, bagi pinjaman selesai. Kemudian sama ada dia berjaya tak berjaya, buat tak tahu. Tapi akhirnya tak dapat bayar, kutip, tak dapat bayar kemudian tanpa memikirkan tentang ekonomi yang tak menentu, terus dia jadi muflis. Ini saya rasa tak betul. MARA patut dipimpin oleh ahli perniagaan, kata Paduka Lambuana. Saya bersetuju, bukan saya tak bersetuju. Sebab itu di bawah MARA ni ada banyak macam-macam. Dan saya mengikut kenyataan wawancara Saudara Ashraf Bawajdi, dia kata dia telah pun mengundang. Dia mengundang bijak pandai daripada Bank Negara, mereka dalam institusi pengajian tinggi, bergelar profesor untuk membantu untuk menggiatkan kembali MARA. Sekarang saya bagi contoh. Contoh saya bagi, ini menjelang dasar ekonomi baru. Kita mempunyai kesan daripada dasar ekonomi baru, wujudlah Felda. Dan hari ini, Felda itu sudah masuk generasi ketiga, saudara. Bukan generasi pertama, kedua dan ketiga. Di mana orang Melayu dapat menikmati keberhasilan daripada agenda Melayu. Tetapi, bagaimana yang lain selepas ini? Untuk nak bagi tanah lagi, tentulah kerajaan negeri tidak mempunyai lagi kecukupan. Sepatutnya perlu dipikirkan satu mekanisme nak membantu warga bangsa kita yang tentulah tidak lagi berpeluang sebagaimana warga Felda untuk mengusahakan tanah-tanah dan cari jalan lah. Di sinilah saya kata perlunya kita melaksanakan agenda bangsa yang terkendala. Kaji balik.
apa yang telah diputuskan. Sebab itu saya bersetuju pandangan Datuk Seri Anwar Ibrahim, pandangan daripada Datuk Seri Zahid Hamidi. Kongres Ekonomi bermula 29 ini penting dalam untuk memastikan ke mana hala tuju ekonomi warga bangsa bernama Melayu. Saya perlu sebutlah, saya bukan resis saya, tapi kadang saya geram. Terdapatnya pegawai yang diamanahkan untuk membangunkan warga bangsanya, membangunkan ekonomi bangsanya. Kadang-kadang mereka khianat. Ini yang membuat saya geram. Bukan untuk diri saya tak perlu. Sebab saya pun berapa umur dah 68 tahun. Tak lama lagi hilang lah saya. Tapi bagaimana generasi akan datang? Anak cucu kita akan datang. Pernahkah dipikirkan oleh mereka yang sekarang ini berada di anjung kuasa? Sejauh mana? Dulu saya dah katakan, if you have power, make sure you are powerful. Laksanakan demi untuk bangsa kita. Sama ada MARA, sama ada banyak saya, Felda, Felkra, Risda. Dan kesan daripada ketiadaan BUMN Putra membuatkan kita pun tumbang-ambing. Jadi sudah sampai masanya mungkin kalau boleh melalui Kongres Ekonomi nanti diwujudkan bank, mungkin bank MARA misalnya, supaya dapat dijadikan tempat warga bangsa kita berlindung. Kongres Ekonomi ini mesti dilibat urus untuk semua kluster. Tak usah peduli siapa pun. Saudara Syahmi Mak Yusof, dia kata jangan geram. Memang saya tak geram, tapi saya tak boleh. Kalau saya melihat apabila ada berlakunya pengkhianatan terhadap bangsa kita, saya tak boleh terima. Tak sepatutnya mereka berada di situ kalau mereka mengkhianati bangsa kita. Saya nak bagi tahu saudara, kadang-kadang orang nak pinjam, nak buat pinjaman untuk memulakan perniagaan. Kenapa tidak diberi? Banyak. Kita ada amanah ikhtiar, kita ada tekun, kita ada MARA, macam-macam. Tapi bila nak buat pinjaman, diselidik demi diselidik. Konon-kononnya begitu hebat sangatlah diselidik satu persatu. Tengok, ada ketah kerja. Ketah kerja ni aja igawan saya. Realitinya, kalau dia nak buat meniaga gerai misalnya, memerlukan perbelanjaan RM20,000, RM30,000. Kena ingat, kalau buat gerai takkan pakai RM10,000, takkan pakai RM20,000. Kena fikirkan, gerai yang terbaik nak diadakan. Dengan pinggan mangkuknya, dengan dapurnya, yang madu. Okey, katalah RM30,000-RM40,000. Berikan dia dan kena ada follow up. Tanya betul-betul dia boleh masak tak. Bukan nak tengok ketah kerja. Ketah kerja tak masak, saudara. Kalau seorang itu nak bergiat dalam perniagaan makanan. Kalau dia nak bergiat dalam perniagaan pertanian misalnya, agro bank. Sekarang ni saya dengarnya molek-molek. Cantik bahawa bank pertanian menyediakan pinjaman untuk mereka yang mahu menternak ayam dalam mengatasi masalah keterjaminan makanan supaya bekalan ayam dan telur ayam mencukupi. Bank agro bank menyediakan pinjaman. Cantik ceritanya tu. Tapi bila mereka pergi berjumpa pegawai, nanti mulalah selak sana, selak ini, minta ketah kerja. Ini yang membuat akhirnya warga kita putus asa. Dan saya mengharap persoalan ini dapat dibincangkan dalam Kongres Ekonomi Bumi Putra. Bank Bumi Putra mesti diwujudkan kembali. Kita tak mahu lagi mati tanpa nesan, saudara. Saudara Jaka Linglung, 600 bilion senyap langsung tak dibahas dalam parlimen. Itu masalahnya, Saudara Jaka Linglung. Itu masalahnya. Saya mengharapkan supaya apa yang saya nyatakan ini bukan untuk diri saya, bukan untuk keluarga saya. Tidak, saudara. Saya mengharapkan satu kesedaran. Bila kita lihat anak bangsa kita nak berniaga, mereka nak berniaga, katalah buka pasar malam ataupun gerai, pastikan impian Perdana Menteri hendakkan gerai yang cantik. Jangan lupa. Jadi pegawai yang menjaga sama ada berdewan bandaraya ke, pejabat balai daerah ke, pastikan tempat atau mereka nak berniaga gerai ini disediakan yang cantik supaya orang datang dengan penuh keyakinan. Dan peniaga-peniaga ini nak pinjam daripada MARA, nak pinjam daripada amanah ikhtiar, daripada tekun, bimbing mereka. Itu yang paling penting. Jangan orang kata melepas batuk di tangga. Itu bagi saya satu pengkhianatan. Kalau satu orang tu, anak bangsa kita nak terlibat dalam perniagaan ini, memperbaiki motor misalnya, motor kereta lah, kita selalu
hari ini bengkel kereta di sana sini ada. Tapi cuba lihat saudara, siapa yang punya? Kenapa boleh berlaku? Pekerjanya orang kita. Kenapa tidak ada pegawai daripada MARA, pegawai TVET, berjumpa mereka, datang. You dah pandai begini, kenapa tak buka berniaga sendiri? Kan? Buat satu bengkel. So, okey, modal untuk adakan bengkel sekurang-kurangnya 300,000, 400,000. Usahakan supaya anak-anak muda ini dapat dikumpulkan membuka bengkel. Ini tidak, saudara. Yang kita tengok, Lee Tire sana, Lee Tire sini. Maju. Orang lain boleh maju, kenapa kita tak boleh maju? Ini saya bukan resis, saudara, tapi saya ingin melihat anak bangsa saya menguasai bidang-bidang yang selama ni dimonopoli orang. Jadi sekarang ni, kata Paduka Lambuana, dia kata dah tiba masanya kerajaan menukar minda Melayu daripada makan gaji kepada perniagaan. Ini saya bersetuju sangat-sangat. Datuk Seri Ahmad Maslan, waktu saya wawancara di rumahnya itu hari, saya ingat dalam seminggu, 2 minggu lepas, dia mengatakan kenapa orang Melayu tak boleh jadi jutawan? Kerana budaya usahawan tak ada. Bukan tak ada budaya usahawan, tapi tidak dibantu. Anak-anak muda kita yang boleh memperbaiki motor, biar dia buka bengkel motosikal. Berdentu-dentam, tak apa. Beri bantuan. Dan kalau yang pandai menjahit, beri bantuan untuk dia menjadi tailor yang baik. Bukan tak ada, saudara. Kita tengoklah, saudara, macam mana Jekyll boleh menguasai pasaran baju raya. Dekat-dekat nak raya ni, bulan Ramadan ni. Penuh Jekyll tu. Takkan kita tak boleh buat, saudara. Lihat sendiri bagaimana pusat minimarket. Akhirnya Maidin menguasai satu negara. Takkan kita tak boleh buka kecil-kecil. Mesti ada jaringan. Ini yang perlu dipikirkan. Saya haraplah supaya sesuatu dapat dilakukan. Saya merasakan sudah sampai masanya kita menukar mindset kita. Yalah, saya bercakap tetap malam pun tak suka juga pada saya. Tapi ini realiti. Malam ni saya bercakap, bagaimanapun, batuk saya. Bagaimanapun, kalaulah tidak ada perubahan di saat-saat sekarang, untuk akan datang kita tak tahu. Ekonomi dunia kita tak tahu. Kalaulah ekonomi dunia, seandainya ekonomi dunia kembali memacu dalam keadaan baik dan kita tidak terjebak, kita tak terlibat dalam bidang itu, kita akan ketinggalan. Saya kadang-kadang merasakan kenapa tidak ambil kesempatan. Di saat ekonomi merosot, inilah agensi kerajaan memberi bantuan kepada warga bangsa kita untuk mula bergiat dalam sektor ekonomi. Start from the scratch. Bermula daripada bawah. Dan insyaAllah, bila ekonomi baik, mereka juga akan berkembang baik. Lihat sendiri macam mana. Macam saya suka tengok macam gambar ni, saudara. Apa yang berlaku di Kelantan. Mek Kelantan, duk meniaga di pasar Siti Khatijah tu. Oh, hebat, brother. Bukan orang Melayu tak boleh meniaga. Boleh. Bukan mereka tak pedor, bukan mereka tak ada kekuatan untuk meniaga. Ada, tetapi rangsangan tidak dilakukan. Jadi kata Syukri Syafiee, kerajaan kena sediakan tenaga pengajar kepada peminjam MARA. Itu saya amat bersetuju. Dan bukan hanya tenaga pengajar, mesti ada pegawai follow up. Kena ada follow ikut. Dia katalah sekarang ni MARA dah bagi satu orang tu pinjam 50,000 misalnya. Dia buat apa? Dia buat meniaga kedai kopi lah. Mana? Di gerai. Sebab sekarang ni mana-mana pun takkanlah orang tarik pun bersih kedai mamak. Okey, dia dah buat benda itu, ikut. Pergi kedai dia, tanya dah meniaga macam mana. Buat kari pap, siapa yang bekalkan kari pap, siapa yang bekalkan goreng pisang, kenapa tak kemas, kenapa tak cantik, pekerja makan mana. Ini tidak, kita biar saja, saudara. Akhirnya, kedai-kedai mamak tertarik bersepah sana sini. Mamak pandai, saudara. Bila datang musim bola, letak big screen. Sebesar-besarnya screen, tengok bola. Orang kita pun duduk berkumpul anak muda. Tengok bola. Minum teh tarik, minum teh apa semua. Habis balik. Yang untung mamak. Kita macam mana? Kenapa tidak dijadikan, diusahakan? Didik. Kalau ada kedai, anak-anak kita yang meminjam dari MARA, kenapa dia tak buka big screen?
Oh, tak ada modal lah. Okey, Mara sediakan. Kita beli satu alat untuk big screen. Kan tak boleh, saudara? Boleh. Ini keadaan-keadaan beginilah saya mengharapkan. Ya, saya Cik Su, dia kata tempat saya ada 4 kedai mamak. Melayu satu je. Tempat saudara, tempat saya lagi bersusun-susun. Dan kedai mamak ini sampai ke tahap yang dia buka 24 jam. Boleh menjana wang satu hari 5-6 ribu, 7 ribu. Sebab kenapa saya tahu? Kerana kedai yang dia sewa tu pun tiap-tiap bulan 16 ribu, 20 ribu sebulan. Kalau dia mampu bayar duit sewa, tentulah sebulan dia boleh menjana lebih daripada 200-300 ribu. Saudara Mohon Syarif dia kata kedai mamak tidak ada lagi tayang bola sepak. Ya, bila bola sepak dah tak ada, tapi banyak saudara. Banyak, bukan tak ada. Saya melihat sendiri dekat tempat saya. Ada 2 kedai tu. Penuh orang kita, saudara Mohon Syarif. Minta maaf lah. Saya bercakap dengan melalui apa yang saya lihat. Saudara Nur Azizan. A lot of birokrasi lah. Kalau nak pinjam agensi kerajaan. Ini yang saya katakan. Agenda bangsa yang tersekat. Yang perlu ditangani. Kalau mereka masih melakukan birokrasi. Macam saya kata tadi. Nak buat pinjaman, buka kedai jahit saja. Oh, mesin beli kat mana? Apa salahnya? Bagi tahu. Sekarang Mara ada pemekal mesin jahit. You boleh ambil kat sana. Okey? Kain. Pemekal kain dari Kelantan ke daripada Terengganu. Benang, ada pemekal dekat Jalan Tok Berahman. Akhirnya kalau kita bersatu, boleh saudara. Bukan tak boleh. Dan pegawai mesti ada idea, mesti ada kreatif. Matlamat untuk memajukan bangsa. Matlamat, you berada di situ sepanjang you menjadi pegawai pembangunan Mara, saat itu you harus berusaha untuk membangunkan mereka yang mendapat pinjaman, yang dibantu oleh Mara itu benar-benar berjaya. Supaya dengan pinjaman itu dibayar balik, boleh bagi pada orang lain. Begitulah berterusan, saudara. Saya, Saudara Zahiruddin Ismail, birokrasi melampau sangat. Saya tahu, kalau tidak saya tak akan menzahirkan dalam ungkapan saya malam ini, saudara. Sebab birokrasi, saya nak bagi tahu, contohnya, di Melaka misalnya, memang terkenal dengan gula Melaka, ataupun orang panggil gula kabung. Perusahaan gula Melaka ini perlu ditingkatkan, dibantu sebaik mungkin. Saya yakin, kalau berbincang dengan Saudara Rauf, sebagai Ketua Menteri, Yang Mohd Sri Rauf, pasti dia kata, okey, tak ada masalah. Mara cari allocation satu tempat, kita buat kilang untuk gula Melaka. Bukan tak boleh, saudara. Tapi kenapa tak ada? Apa yang berlaku? Buatlah gerai, jualan tepi sepanjang jalan nak pergi dekat Ekro. Kereta pun berhenti. Beli satu berapa? RM5, RM4. Saudara, kita sudah merdeka, saudara. Agenda bangsa kita bukan setakat itu. Bukan sekadar menjual wajib di tepi jalan. Kita sudah sampai ke tahap kita mengeluarkan wajib itu secara industri. Kita sepatutnya mengeluarkan gula Melaka itu secara industri. Bukan lagi membiarkan anak bangsa kita duduk berpanas. Tunggu kalau ada orang datang. Saya sedih lah, saudara. Sepatutnya, kata Azminuddin, banyak bantuan disalurkan kepada kaum bumi. Tapi ramai inilah gunakan. Sebabnya saya katakan kerana tak ada follow up. Bagi bagai melepaskan batu di tangga. Itu saja. Ambil. Buat. Akhirnya apa jadi? Pinjaman ke laut, perniagaan hilang, nak pinjam lagi tak boleh. Akhirnya jadi muflis. Ini yang saya salahkan. Kalau kita benar-benar ikhlas untuk menjana ataupun meneruskan agenda bangsa kita. Saya tidak mahu melihat bangsa saya di masa akan datang terus mendedang sayang, terus dengan kita lah mengemis di bumi sendiri. Cukup-cukuplah, saudara. Cukup-cukuplah ayat-ayat begitu. Kalau anda mempunyai kepandaian, kebijaksanaan, lakukan apa saja. Bidang apa? Bidang pemotoran, boleh. Bidang untuk membaiki alat hawa dingin, boleh. Bidang piping, boleh. Memasakkan makanan, boleh. Asalkan ada gerakan, ada keikhlasan di kalangan mereka yang membuat dasar. Contoh kalau di Akik Mara tu, saya tengok kadang-kadang sedih saya pergi makan dekat Kuala Selangor. Iksan tak silap saya. Satu restoran Iksan kat situ. Sebelah kiri dia tu,
Kosong, tak ada langsung meniaga apa pun. Sedangkan orang datang. Makan di situ, makan seafood yang sedap, ada ketam, ada udang. Tapi kenapa tidak ada perusahaan sampingan? Dibuat di situ. Kedai ada, tapi tak maju. Kenapa? Modal tak ada, pekerja tak ada, barangan tak ada. Akhirnya kosong. Kenapa tidak kita membangunkan? Saya menyerulah kepada pegawai yang memimpin agensi-agensi yang sepatutnya membangunkan warga bangsa kita. Marikalah kembali kita. Kembalilah sedar. Tak payah. Yang sudah tu sudah. Jangan kita fikir dan kita mengenang. Nostalgia yang sedih tak perlu kita nak bercakap. Yang kita nak bercakap, Melayu baru harus membangun dengan pemikiran yang baru. Itu keadaannya. Saudara Rosdi Zahri dia kata yang kerja tak dapat, yang kendong berciciran. Itu masalah. Ketamakan. Saudara, saya haraplah Saudara Rohani Jaafar, Matt Taylor masih utuh di Taiping. Tukang baju Melayu yang berjaya. Matt Taylor, saudara. Boleh. Kita ada Din, kita ada siapa lagi? Saya ada kawan saya 3-4 orang yang membuat perusahaan kedai baju dan sebagainya. Masih okey. Tak ada masalah. Asalkan ada usahanya. Tapi kalau kita biarkan dia begitu saja, letihlah saudara. Saya haraplah sesuatu yang muncul kesan daripada kebangkitan Kongres Ekonomi baru nanti yang kita buat, dan saya mengharapkan agar semua pegawai MARA di daerah-daerah mulakan gerakan dari sekarang. Tanamkan semangat bahawa inilah masanya anda untuk memajukan bangsa sendiri. Kita jumpa lagi besok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.